Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung bab 3 algoritma. Okey, di bawah tajuk struktur kawalan ulangan. Okey, sebelum ni awak dah belajar struktur kawalan pilihan. Ada 3. Apa dia? Okey, pilihan tunggal, dui pilihan dan juga pelbagai pilihan. Okey, hari ini struktur kawalan ulangan. Okey, struktur kawalan ulangan. Okey, sama juga struktur kawalan pilihan ada 3, ulangan juga ada 3. Okey, ulangan yang pertama adalah for, untuk, while, selagi, repeat until, sehingga. Okey, hari ni cikgu nak sentuh satu saja struktur kawalan ulangan for. Struktur kawalan ulangan for. Okey, struktur kawalan ulangan for dia melaksanakan langkah berdasarkan pembilang yang telah ditetapkan. Pembilang. Macam mana menggunakan pembilang? Okey, untuk struktur kawalan ulangan ni, awak dah kena pandai betul-betul baca carta alih dan sudut. Macam mana output yang dihasilkan bila sudut itu dilaksanakan. Okey, tengok. Okey, contoh. Atau cara nak mencetak nombor 5, 4, 3, 2, 1. Okay, macam mana output ni dihasilkan, macam ni bentuk dia. Bentuk urutan menurun. Okey, sudut kod. Sudut kod, kita tengok cetak alih. Yang pertama mula. Yang kedua, kita setkan. Setkan ni bentuk proses. Okay, setkan n sama dengan 5. Sebab apa? Nombor yang pertama adalah nombor 5. Okey, kemudian for. For ni sama saja macam jika. Maksudnya bentuk pilihan. For. Okey, n sama dengan 5 hingga 1. Okey, kita buat macam ni. Okey, tapi ini tak ada. Apa kesalahan kat sini? Tak ada tanda soal. Okey, kemudian dia buat apa? Paparkan n. Paparkan bentuk output. Okey, kalau ia dia akan paparkan. Kemudian dia kira. Kira macam mana bentuk? Proses. Kira. N sama dengan n tolak 1. Okey, kemudian macam mana seterusnya? Okey, kalau for dia automatik anak panah ni akan naik semula ke atas for ni. Atas for. For ni 5 hingga 1 ni kan? Okey. For kat sini. Okey. Kemudian jika tidak, dia akan tamat. Okey. Cikgu nak terangkan macam mana cara awak nak tuliskan. Okey. Okey. Mula n sama dengan 5. N sama dengan 5. Jadi, kita tulis kat sini. N sama dengan 5. Lepas tu apa berlaku? Dia akan turun ke bawah. Okey, dia akan for n lebih besar sama dengan 1. Okey, kita letak. N tadi apa? 5. 5 lebih besar sama dengan 1. Okey, kemudian apa dia berlaku? 5 lebih besar dari 1 ke? Ya. Ya, dia akan buat apa? Paparkan n. Okey, jadi output dia kat sini lah. Output. Okey, dia akan paparkan n. N tadi berapa nilai n tadi? 5. Okey, 5. Okey, dia dah paparkan n. Kemudian turun bawah. N sama dengan n tolak 1. N tadi berapa? 5. 5 tolak 1 sama dengan 4. Jadi nilai n nilai yang semasa adalah 4. Kemudian dia dah bawa nilai 4 naik ke atas. Dia bawa nilai n tadi. Dia naik kat sini. Okey, dia turun naik ke bawah. Ke bawah. N lebih besar sama dengan 1. N tadi nilai semasa dia berapa? Okey, nilai semasa dia adalah 4 lebih besar sama dengan 1. Okey, ya.
Ya, dia akan turun lagi ke bawah. Dia akan paparkan N. N ni adalah output. Jadi, output dia yang seterusnya 4. Okey, kemudian dia dah paparkan N. Kemudian dia turun bawah. Okey, dia laksanakan proses ni. Okey, maksudnya 4 tolak 1. N sama dengan 4 tolak 1 berapa? 3. Okey, kemudian dia buat apa? Dah dapat nilai 3 tu, nilai N tadi dia naik ke atas semula. Okey, bawa ke sini. Okey, N lebih besar daripada 1. Okey, N berapa? 3. 3 lebih besar sama dengan 1. Ya, kalau ya jawapan dia akan paparkan N. N dia berapa nilai? 3. Okey, kemudian dia dah paparkan N, dia turun lagi ke bawah, laksanakan proses yang ini. 3 tolak 1 dengan 2. Okey, kemudian dia naik semula ke atas. Okey, lakukan lagi sekali. 2 lebih besar daripada sama dengan 1. Ya, dia akan paparkan 2. 2. Okey, kemudian dia akan buat apa? Dah paparkan N. Laksanakan proses yang seterusnya. 2 tolak 1 sama dengan 1. Nilai N. Maksudnya nilai N yang dekat sini dah bertukar kepada 2. Okey, nak buat warna merah pula. Okey, nilai 1. 1 lebih besar sama dengan 1. Okey, kalau ya, dia akan paparkan nilai 3. Okey, nilai dia 1. 1 tolak 1 sama dengan 0. Okey, kemudian dia akan naik ambil ke atas, buat nilai 0, 0. Okey, yang terakhir 0 0 lebih besar sama dengan 1. Tidak. Jawapan dia tidak. Jadi dia buat apa? Dia akan, kalau tidak dia akan turun ke bawah, kemudian tamat. Jadi output yang dihasilkan 5, 4, 3, 2, 1. Okey, sama tak dengan soalan yang dia nak? Okey, jadi kena faham yang ini yang awak tulis ni adalah proses yang berlaku kat dalam cetak alih. Jadi apa yang awak akan nampak? Apa yang awak yang pengguna akan nampak? Maksudnya paparan. Paparan tu yang kat sini dia kata paparkan N. Jadi nilai N tu yang dipaparkan. Inilah nilai yang dipaparkan 5, 4, 3, 2, 1. Okey, dekat sini yang dikatakan pembilang. N ni pembilang. Okey. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, dekat sini dia nak mencetak merdeka sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali inilah yang menentukan pembilang dia. Okey. Tengok mula. Setkan pembilang proses. For bentuk pilihan. For pembilang hingga 3. Okey, dekat sini sebenarnya boleh berubah-ubah. Okey, ikut kefahaman awak. Okey, kemudian kalau kat sini dia nak hingga 3, maksudnya lebih kecil daripada 3. Okay, kemudian dia buat apa? Paparkan pembilang untuk proses. For dia akan ulang. Kalau tidak baru tamat. Okey, cikgu akan tunjukkan macam mana proses dia berlaku. Okay, yang pertama, mula. Kemudian dia dah setkan pembilang sama dengan 1. Maksudnya pembilang tu nilai dia 1. Dia akan turun ke bawah. Okey, pembilang berapa? 1. Okey, 1 lebih kecil sama dengan 3. Okey, ini proses yang berlaku ya. Bila ni orang lain tak nampak, hanya pengatur cara dia yang tahu macam mana proses dia berlaku. Okey. Ya, dia akan tulis apa? Papar merdeka. Maksudnya output. Output ni yang baru orang nampak. Output dia
Dia akan keluarkan perkataan merdeka. Okey. Kemudian dia dah paparkan merdeka, dia turun ke bawah. Dia buat apa lagi? Pembilang sama dengan pembilang tambah 1. Okey, pembilang 1 tambah 1 sama dengan 2. Maksudnya nilai pembilang adalah yang terkini adalah 2. Okey, kemudian dia akan naik semula ke atas. Kita naik atas. Kita baca lagi. Pembilang tadi berapa nilai terkini? Okey, 2. Maksudnya 2 lebih kecil sama dengan 3. Dekat sini. 2 lebih kecil daripada 3. Ya, dia akan tulis, dia akan papar merdeka. Okey, dia akan papar merdeka. Okey. Kemudian dia akan buat apa? Lakukan proses pembilang tambah 1. Pembilang tadi yang terkini adalah 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. Okey, jadi nilai pembilang yang terkini adalah 3. Dia akan naik ke atas. Okey. Kemudian dia lakukan pilihan. Pembilang tadi berapa? Pembilang yang terkini adalah 3 lebih kecil sama dengan 3. Okey, ya. Kalau ya, dia akan buat apa? Paparkan merdeka. Dia akan paparkan merdeka sekali lagi. Okey, dia dapat paparkan merdeka, dia turun ke bawah. Pembilang. Pembilang yang terkini berapa? Pembilang yang terkini adalah 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi 4 dia akan naik semula ke atas. Dia akan masuk ke sini. Okey, pembilang yang terkini adalah 4 lebih kecil sama dengan 3. Jawapannya tidak. Kalau tidak, dia akan buat apa? Dia akan ke bawah sini. Teruslah tamat. Okey, dekat sini cikgu nak awak fahamkan dekat bahagian di sini. Bahagian sini. Okey. Tadi dia kata kurang daripada 3. Kalau dekat sini awak tulis kurang sahaja. Maksudnya 3 kurang daripada 3. Okey. Ya ke tidak jawapan dia? 3 kurang daripada 3. Tidak. Maksudnya dia akan terus tamat. Betul? Dia akan terus tamat. Okey, kalau kurang sama dengan akan masuk nilai 3. Kalau kurang saja dia tak akan masuk nilai 3. Maksudnya dia akan masuk 2 kali sahaja. Okey, jadi kena pandai baca catat alih. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, dia nak nyatakan output yang terhasil. Okey, ni cikgu tak nak terangkan. Saya harap awak faham. Okey. Dekat sini dia nak menguji awak macam mana awak nak faham membaca catat alih dan memahami catat alih tu apa kehendak dia sehinggalah tamat. Okey, jadi nak output dia apa? Output tu maksudnya hasil lah. Okey. Jadi kena baca daripada yang pertama mula. Kemudian dia masukkan pembilang sama dengan 1. Okey, sekarang pembilang 1. Okey, dia turun ke bawah. Okey, pilihan pembilang lebih kecil daripada 12. Okey, awak tulis. Yang ini pembilang 1 lebih kecil sama dengan 12. Okey, ya. Ya, dia akan buat apa? Hasil darab. Hasil hasil darab sama dengan ni adalah pembilang. Okey, pembilang. Ni pembilang Pembilang. Jadi tengok sini pembilang. 1 darab 2 sama dengan 2. Jadi ni pembilang. Ni hasil darab. Ni hasil darab. Okey, kemudian dia akan buat apa? Turun ke bawah, dia akan paparkan. Maksud paparkan itu yang akan jadi output. Output dia akan tulis apa?
dia akan tulis pembilang. Pembilang ni kita kena tengok yang atas. Ni pemboleh ubah. Jadi pembilang tadi adalah nilai dia adalah 1. Jadi dekat sini 1 darab 2. Yang itu yang akan terpapar. 1 darab 2. 1 darab 2 sama dengan hasil darab. Hasil darab ni mana nak dapat? Daripada pemboleh ubah yang atas ni. Hasil darab dia adalah 2. Sama dengan 2. Okey. Kemudian dah settle kat bahagian paparkan, dia akan turun ke bawah. Dia buat lagi pembilang tambah 1. Pembilang tadi berapa? 1 tambah 1 sama dengan 2. Okey, ni pembilang. Okey, ni nilai pembilang. Jadi pembilang tu dia akan naik ke atas. Naik ke atas sini. Jadi pembilang tadi nilai dia berapa? 2 yang terkini. Okey, jadi dia akan tulis 2 lebih kecil sama dengan 12. Okey. Jawapan dia ya. Ya dia akan buat apa? Sama juga. Dia akan hasil darab. Cikgu ringkaskanlah hasil darab sama dengan pembilang dia berapa? Pembilang adalah 2 darab 2 sama dengan 4. Okey, ni hasil darab Hasil darab dia 4. Jadi dia akan terus turun lagi ke bawah. Jadi dia paparkan pembilang darab 2. Pembilang tadi berapa? Pembilang tadi adalah 2. 2 darab dengan 2 sama dengan hasil darab. Hasil darab dia berapa? 4. Okey, kemudian dia akan buat apa? Dia akan kira pula pembilang. Pembilang berapa? Pembilang yang terkini. Pembilang adalah 2. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Ini adalah pembilang. Ini pembilang yang terkini. Okey. Kemudian dia buat apa? Dia naik lagi ke atas. Dia buat apa? Okey, dia buat pilihan lagi. Pembilang nilai dia adalah 3. 3 lebih kecil sama dengan 12. Okey, ya. Dia akan buat apa? Hasil darab. Pembilang darab 2. Hasil darab sama dengan pembilang berapa tadi? Yang terkini. Pembilang adalah 3. 3 darab 2 sama dengan 6. Okey, ini adalah hasil darab. Okey, dia akan turun ke bawah. Dia akan paparkan. Dia paparkan apa? Pembilang 3 darab 2 sama dengan 6. Okey, kemudian dia buat apa lagi? Okey, dia lakukan proses lagi. Pembilang tambah 1. Pembilang yang terkini adalah 3. Ni pembilang dia, 3. Jadi dia akan tulis 3. Bukan tulis, dia proses dia. 3 tambah 1 sama dengan 4. Okey, jadi ini adalah pembilang. Okey, ini pembilang yang terkini. Jadi dia akan terus naik ke atas. Sampailah bila awak baca dekat sini, dia akan kata tidak baru ke bawah. Okey, jadi tugas awak selesaikan macam mana proses yang berlaku. Kemudian output dia macam mana dia akan keluar. Dia nak baca satu-satu, fahamkan satu-satu. Jangan terus tulis je output dia macam mana. Tapi tulis macam mana dia punya jalan kerja dia. Maksudnya apa proses yang berlaku kat dalam ni. Awak kena fahamkan betul-betul. Tulis satu-satu sehingga dapat output yang terakhir. Okey, selamat berjaya. Okey, untuk latihan ni senang je. Sama je macam sebelum ni. Jadi saya nak awak jawab soalan-soalan ni. Boleh rujuk dalam konteks. Kalau tak rujuk pun tak apa.
Apa yang awak faham, awak tulis sahaja. Okey, kemudian jawab soalan ni. Okey, apakah fungsi pembilang jika nilai permulaan pembilang disetkan kepada nilai lain, misalnya 2, apakah perubahan yang berlaku dibuat dengan syarat pembilang lebih kecil daripada 3. Ni saya nak tengok awak faham macam mana awak selesaikan masalah ni. Okay, daripada sini cikgu tahu awak boleh buat dan faham. Okay, cikgu akan catatlah dalam markah PPT awak. Siapa dapat selesaikan dan faham, dapatlah band yang tinggi. Okay. Okey, ni latihan yang terakhir. Sama je, sikit lebih kurang daripada yang cikgu terangkan. Okey, lengkapkan soalan ni. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.